Assalamualaikum dan salam sejahtera. Hai, nama saya Nur Aizatul Ikma binti Abdul Hamid, BA 241607776. Pada hari ini saya ingin berkongsi tentang satu topik yang sangat dekat dengan kehidupan kita, yaitu online learning atau pembelajaran dalam talian. Topik ini menjadi sangat relevan sejak dunia dilanda pandemik COVID-19, di mana ia memaksa hampir semua institusi pendidikan beralih kepada kaedah pembelajaran secara dalam talian. Walaupun kita kini sudah kembali ke kuliah secara fizikal, pembelajaran dalam talian masih digunakan secara meluas, sama ada sebagai pelengkap kepada pembelajaran biasa ataupun sebagai pilihan utama bagi sesetengah kursus. Justru dalam pembentangan ini, saya akan menguraikan secara ringkas tentang definisi dan bentuk online learning, kelebihan dan cabarannya, serta beberapa panduan praktikal untuk memanfaatkannya dengan lebih berkesan. Yang pertama, apakah sebenarnya yang dimaksudkan dengan online learning? Oke, secara ringkasnya, pembelajaran dalam talian merujuk kepada proses mendapatkan ilmu melalui platform digital yang dihubungkan dengan internet. Ini termasuk platform seperti Google Meet, Zoom, Microsoft Teams, dan juga sistem pengurusan pembelajaran atau LMS seperti Moodle dan juga Google Classroom. Terdapat dua bentuk utama online learning. Yang pertama ialah pembelajaran secara langsung dalam talian, contohnya kelas Zoom di mana pelajar dan pensyarah berada dalam satu sesi pada masa yang sama. Yang kedua pula ialah pembelajaran yang tidak memerlukan kehadiran masa sebenar, contohnya melalui rakaman video, forum, bahan bacaan PDF, dan juga lain-lain. Bentuk pembelajaran ini sangat fleksibel dan membolehkan pelajar mengatur masa mereka sendiri. Namun, flexibility ini memerlukan tahap disiplin diri yang tinggi karena pelajar perlu bertanggung jawab terhadap kemajuan mereka sendiri tanpa pengawasan berterusan dari pensyarah. Pembelajaran dalam talian menawarkan banyak manfaat yang mungkin tidak dapat diperoleh dalam pembelajaran konvensional. Antaranya, flexibility dari segi masa dan juga tempat. Pelajar boleh belajar dari rumah, di kafe, atau di mana-mana saja selagi ada capaian internet. Ini amat berguna bagi pelajar yang mempunyai tanggung jawab lain seperti bekerja sambil belajar. Selain itu, online learning juga membolehkan kita mengakses pelbagai sumber pembelajaran seperti video, artikel, forum, dan juga kursus global di platform seperti Coursera, edX, dan Khan Academic. Ini membuka peluang untuk kita belajar daripada pakar di seluruh dunia. Salah satu kelebihan besar ialah pembelajaran kendiri. Pelajar boleh mengulang tayang video, membuat nota sendiri, dan belajar mengikut kadar kemampuan masing-masing. Tidak kurang penting juga ialah dapat menjimatkan kos. Tiada kos pengangkutan, makan minum harian, atau pembelian buku fizikal yang mahal. Dengan ini, pembelajaran menjadi lebih mampu milik untuk semua golongan. Walau bagaimanapun, pembelajaran dalam talian juga dapat mendatangkan pelbagai cabaran. Salah satu cabarannya ialah kurangnya interaksi sosial. Ramai pelajar merasa terasing kerana tiada komunikasi secara langsung dengan rakan sekelas ataupun pensyarah. Situasi ini boleh memberi kesan negatif terhadap motivasi dan juga kesejahteraan emosi pelajar. Tambahan pula, masalah capaian internet menjadi penghalang utama, terutamanya bagi pelajar yang tinggal di kawasan luar bandar. Sambungan internet yang lemah atau tidak stabil boleh menyebabkan gangguan semasa kelas berlangsung. Selain itu, ramai pelajar juga mengalami masalah kurang motivasi apabila belajar secara bersendirian tanpa suasana kelas yang interaktif. Mereka mudah hilang bosan dan juga akan merasa bosan apabila melakukan kelas secara dalam talian.
Jadi, bagaimanakah kita boleh mengatasi cabaran ini dan juga berjaya dalam pembelajaran dalam talian? Yang pertama, kita perlu menyusun jadwal belajar yang konsisten agar kita tidak ketinggalan dan juga lebih teratur. Jangan belajar secara tergesa-gesa pada saat terakhir kerana ini hanya akan menambahkan tekanan. Yang kedua, gunakan teknik pembelajaran yang aktif seperti mencatat nota semasa menonton video, membuat peta minda untuk memahami konsep, serta menyertai perbincangan dalam talian. Teknik ini dapat membantu kita lebih paham dan ingat apa yang kita pelajari. Yang ketiga, ambil rehat secara berkala. Seterusnya, pelajar perlu berinteraksi dengan pensyarah dan juga rakan melalui forum, sesi soal jawab ataupun message pribadi supaya tidak merasa terasing. Dan yang paling penting sekali, kita perlu ada disiplin dalam diri dan juga motivasi dalaman. Ingatkan diri kita tentang matlamat pembelajaran dan juga sentiasa kekalkan sikap yang positif. Saya sendiri pernah melalui pengalaman ini semasa pandemik COVID-19. Pada waktu itu, semua kelas dijalankan secara dalam talian dan terus terang ia bukan sesuatu yang mudah pada awalnya. Saya mengambil masa untuk menyesuaikan diri dengan suasana pembelajaran dari rumah. Kadang-kadang saya menghadapi masalah sambungan internet yang perlahan, terutamanya semasa sesi Google Meet. Pernah juga saya terlepas kelas kerana masalah teknikal. Selain itu, saya rasa agak sedikit terasing kerana tiada perbualan dengan rakan sekelas saya. Tiada juga suasana bilik darjah yang biasa. Saya juga cepat hilang fokus dan juga sukar untuk kekalkan disiplin diri. Tapi lama-kelamaan saya mula belajar untuk menyusun jadwal, mencatat nota secara konsisten dan juga menggunakan teknik seperti Pomodoro untuk kekal fokus. Saya juga coba menjadi lebih aktif di forum perbincangan dan berhubung dengan pensyarah jika ada soalan. Dari pengalaman itu, saya sadar bahawa pembelajaran dalam talian memang mencabar. Tetapi ia juga membantu saya menjadi lebih berdikari dan bertanggung jawab terhadap pembelajaran sendiri. Sebagai kesimpulannya, pembelajaran dalam talian adalah satu evolusi dalam dunia pendidikan yang membuka banyak peluang baru kepada pelajar di seluruh dunia. Ia membolehkan kita belajar dengan lebih fleksibel, mengakses lebih banyak ilmu dan juga membina kemahiran kendiri yang penting untuk masa hadapan. Namun, ia juga menuntut komitmen, kesedaran kendiri dan keupayaan untuk menyesuaikan diri dengan teknologi dan suasana baru. Kita perlu sadar bahawa online learning bukan sekadar tentang menggunakan komputer ataupun telefon, tetapi tentang bagaimana kita belajar secara lebih bertanggung jawab dan berdikari. Jadi, marilah kita ambil peluang ini sebaik mungkin, atasi segala kekangan yang ada dan juga teruskan menimba ilmu dengan semangat yang tinggi, sama ada secara fizikal maupun dalam talian. Sekian saja perkongsian saya. Terima kasih kerana sudi meluangkan masa untuk mendengar. Jika ada sebarang soalan ataupun pandangan, saya sangat mengalu-alukannya. Sekian, terima kasih.